أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح حكمتك وانصر علينا من غداء رحمتك يا ارحم الراحمين. فرب يسير ولا تعسر وتمم بالخير. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah izinnya pada malam ini, malam 16 Zulhijjah 1443 Hijriah, bersamaan hari ini 15 Julai 2022. Bagi Tuan Imam, Tuan Milan yang dihormati barisan dan jatan kuasa, yang dikasihi para jemaah muslimin muslimat, mudah-mudahan kita dapat rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini insya-Allah kita menyambung tentang mukjizat. Malam ini kita menceritakan kisah mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Baginda Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan pembawa syariat perkembangan Islam. Baginda diuji berbagai-bagai ujian, tetapi baginda mempunyai jiwa yang tabah. Ujian Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hati seorang nabi, seorang rasul yang begitu kuat pegangannya dengan aqaid Islam. Di zaman muda sendiri baginda mempertahankan agama kebenaran ini walaupun bapa baginda membuat berhala. Ya. Tetapi baginda memikirkan, kerana menggunakan akal yang waras, berhala yang dibina atau dibuat oleh bapaknya disembah, sedangkan berhala itu dicipta oleh manusia. Begitu matang pemikiran baginda Rasul, seorang nabi, dan banyak syariat-syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Ibrahim salam menjadikan ikutan umat Nabi Muhammad SAW. Contohnya syariat ketika ditinggalkan Siti Hajar bersama anak yang masih kecil, yaitu Nabi Ismail AS. Begitu sukar, tetapi nak menunjukkan bahawa istrinya Siti Hajar itu bila sudah tidak ada suami. Kita hari ini banyak bergantung kepada suami. Isteri-isteri bergantung suami. Suami tak ada seminggu pun sudah risau. Ya tak? Minta maaflah, bukan muslimat di sini, muslimat tempat lain. Di sini insya-Allah suami tak ada 40 hari pun dia berdikari. Sebab itu Siti Hajar sebagai wanita solehah, contoh ikon untuk kita kaum muslimat, ditinggal oleh suaminya antara Safa dan Marwah yang begitu sunyi, ya, keadaannya kering kontang, tidak ada air. Yang ditinggalkan hanya beberapa bekalan, mungkin untuk seminggu saja. Tetapi mundar-mundurnya Nabi Ibrahim pergi sekejap, reverse balik, pergi sekejap 3 kali. Lalu ditanya oleh Siti Hajar, "Wahai suamiku, adakah ini perintah Allah?" Nak menyatakan kepada isteri itu, nak ditinggalkan isteri itu, maklum
Kita ni tinggal isteri dengan duduk di rumah, cukup dengan makanan, cukup dengan aircon, cukup dengan semua ada, pun kita risau. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah supaya meletakkan Siti Hajar yang mempunyai anak yang kecil di antara Sofah Marwah yang sunyi sepi. Kita katalah sekarang dikatakan belukar lah, tanah belukar, pokok yang kecil-kecil rendang, ya tak? Tapi Sofah Marwah tu, kalau tengok kita dulu, Marwah tu tinggi, ya, Sofah pun tinggi. Hari ini, ya, telah dicatas rendah, ya tak? Sofah Marwah, Marwahnya ada sikit saja, tapi ditutup. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, pergi umrah ke, pergi haji, ya, pergi haji, alhamdulillah tahun ini dapat haji mabrur dan haji akbar, Allahu Rabbi, ya. Sebab itu kita ni kadang haji ni tak tentu, ya. Kadang-kadang boleh dapat akbar. Tak silap saya pergi tahun 2014 haji akbar. Baru 2022 haji akbar tadi. Ya, dia itu tengok rezeki lah sebenarnya. Tengok rezeki betulan. Jadi kita ni di Malaysia hanya meraihkan, tetapi kita juga supaya sama-sama mengeluarkan sedikit daripada rezeki yang Allah kurniakan kepada kita untuk kita mengambil bahagian. Kalau mampu kita ambil seekor lembu seorang-seorang. Bila kita ambil seekor lembu seorang-seorang, nanti kita nak masuk daripada padang mahsyar nak pergi ke Siratal Mustaqim, seolah-olah kita naik welfare seorang-seorang. Dia seronok tak naik welfare seorang-seorang? Tak ada siapa nak kacau. Ini kita nak ikut bahagian pun susah. Ikutlah, tak boleh banyak satu, ya tak? Kalau boleh kita ambil bahagian itu, mengenang sirah Nabi Ibrahim AS, perjuangan Nabi Ibrahim menjadikan satu syarat ataupun menjadikan satu syiar Nabi Ibrahim, ya, dengan Nabi Ismail. Itu mula-mula berpuncanya ialah syiar Islam di zaman Nabi Ibrahim AS. Menjadi ikutan kita hari ini. Bagaimana kita pergi ke Mekah, semua cuba bayangkan, di antara Sofah Marwah itu tidak ada lagi air, begitu panas tandus, tapi dengan kehendak Allah, kun fayakun bagi Allah, Allah mengizinkan, ya, hentakkan kaki Nabi Ismail itu melahirkan, mendatangkan air Zam-Zam sampai hari ini. Sampai negara-negara barat nak kaji, dia kata air Zam-Zam ini berpunca daripada belahan batu di bawah tanah. Belahan batu di bawah tanah, ya. Jadi orang Yahudi apabila dikaji, rupanya air Zam-Zam terbaik daripada air di seluruh dunia. Cuba bayangkan. Dan tidak pernah putus, tidak pernah kering. Air Selangor kering juga, kadang-kadang tak ada air. Ini air Zam-Zam tak pernah kering. Ya, di zaman Nabi Ismail sampai hari ini. Itu satu bukti mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Ismail AS. Baik. Hari ini kita dalam menceritakan tentang mukjizat, kelebihan yang Allah kurniakan kepada Nabi Ibrahim. Baginda Nabi Ibrahim tidak hangus ketika dibakar oleh kaumnya, ya, dalam timbunan api yang besar setelah beliau dicampakkan oleh Raja Namrud yang kejam kerana beliau menentang ibadah amalan Namrud. Pengikut-pengikutnya marah kerana menyembah berhala. Rasulullah Nabi Ibrahim AS pada malam itu nekat, berani memanjat berhala-berhala yang tinggi
dan memotong semua kepala berhala, habis dipotong. Dan Nabi Ibrahim masa itu tengah muda lagi. Ya, Nabi Ibrahim belum kahwin lagi, tengah muda. Ni umur semangat, muda raya. Semangat. Orang muda ni kena semangat, berani. Lalu Nabi Ibrahim manjat berhala yang paling tinggi untuk menggantung kapak yang digunakan untuk memenggal kepala-kepala berhala yang rendah-rendah. Paling tinggi dimanjat macam mana kuasa Allah ya. Ni. Kalau kita fikirkan ya, Jabal Nur tu ya. Tuan kalau pergi Jabal Nur sekarang ada tangga. Ada tangga. Boleh naik, itu pun takut nak boleh naik lah. Jabal Nur ataupun dipanggil Gua Hira. Nabi Muhammad SAW dulu pemanjat. Tak ada tangga. Bayangkan. Macam mana? Daripada rumah tiap-tiap alam pergi untuk beruzlah. Daripada kaum Quraisy ketika itu sesat sesat-sesatnya, payah ditegur, ya. Maka akhirnya Nabi Rasulullah SAW ya beruzlah, yaitu di Gua Hira. Sekarang mau panggil Jabal Nur, yalah. Sebab itu kalau tuan pergi naik Jabal Nur tu, dia punya cahaya tu kita boleh nampak tau. Tangga tu boleh nampak, itu kelebihannya. Bukan ada lampu, tak ada lampu. Lampu tu jauh. Tapi kita boleh nampak bayangan-bayangan Allah, kuasa Allah SWT. Itulah tempat yang Allah kurniakan, ya, untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Ibrahim dan tentera-tentera marah kepada Nabi Ibrahim kerana ternampak esok dia nak nyembah berhala, tengok kepada dia tak ada. Berhala tengok kepada dia tak ada. Dia mengadulah kepada Raja Namrud, raja yang kejam, yang zalim. Lalu mengabarkan ini mesti kerja Nabi Ibrahim. Raja Namrud apa lagi marah berak. Terus diperintah tangkap Ibrahim. Ya, tangkap Ibrahim. Tangkap Ibrahim. Disoal siasat. Macam Nabi Ibrahim disoal siasat, Nabi Ibrahim tenang. Ya, sebab hatinya ada Allah. Kita di kala hidup, hati kita ada Allah. InsyaAllah tuan-tuan. Kalau kita hidup kat dunia ni, kita rasa Allah tu ada pada kita, tak ada masalah sebenarnya. Ya. Kan kita dalam surah Fatihah ada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terang. Ya. Engkau ya Allah yang tepat ku sembah, dan Engkau ya Allah tempat aku memohon pertolongan. Tak minta tolong dari siapa lagi? Tak tolong dari Allah. Sebab kita yang hidup kat dunia ini jadi gelabah, susah. Sebab hati tak bulat pada Allah. Allah kata firman-Nya, wa'bud, sembah Allah Rabbaka, Tuhan kamu, hatta, hingga, hatta yang dia akan yakin, hingga kamu rasa Allah itu ada pada kamu, barulah sembahyang kita khusyuk, tawajuh kita kepada Allah bulat, iktikad kita bulat. Inilah sebab kita selalu ada kesangsian dalam penghidupan kita. Kita bersyukur kerana ada Allah. Di mana kita pergi, Allah ada. Di mana kita sembahyang, ada Allah. Sebab itu Allah katakan dalam firman-Nya, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik. Kalau tak percaya lagi, tak tahulah. Wa innahu, sesungguhnya Allah tu, wa innahu lal haqqu,
rabbik. Allah tu ada pada kita. Ya. Jadi kita menghadap bulat pada Allah. Usalli fardu Isya arba'a raka'atin ma'muman ada'an lillahi ta'ala bulat. Ya, takbiratul ihram bila takbir haram halunya. Dia lagi sembahyang masih angan-angan itu ya tak jadi. Ada orang bertanya dengan saya, dia sembahyang Ustaz, dia puasa, tapi dia buat juga main judi, dia juga ambil rasuah. Dia sembahyang, tapi selalu jadi. Ya. Sebab Allah tu tak lekat di jiwa kita. Allah tu tak ada kat jiwa kita. Perasaan kita khaufu ila Allah tu tak ada. Bila kita ada perasaan takut bulat pada Allah, insya-Allah. Bila kita rasa aku tak sembahyang lagi, sebab ada Allah pada kita. Ini sembahyang azan pun tak tahu je. Sebab Allah tak ada pada dia. Azan dilawang macam mana? Bila angkat hayya 'alas shalah. Bawa lagu Hijaz dengan nada jawab-jawab. Selamba je sembang, tak tahu ya. Macam tak ada Allah pada dia. Memang tak ada pun. Yalah. Tak rasa. At-taksirul a'mal tu tak ada. Ini kita nak cakap macam mana? Ngaku dia Islam, tapi ngaku dia beriman. Sebab itu Allah kata dalam firman, minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Ramai orang mengaku beriman tapi dia fasik. Walauzubillah. Dia mengaku beriman, sembahyang tidak. Ya, ada duit kedekut. Ya, masuk korban berbahagia bagian tidak. Datang ambil daging dia datang. Kupon dia minta. Tak dapat pula kupon tu. Betul lah pula. Daging tak cukup, kupon. Alah, aku ada kupon tak dapat. Marah. Apa ni jawatan puasa? Apa ni marah? Pergilah ke pasar beli. Allah. Nah, bukan di sini tempat lain. Kalau ada pun Allah alam. Tidak. Ini tak dapat. Marah. Ya tak? Buat kerja. Bila buat kerja tu ikhlas bulat kerana Allah. Bila kita kerana Allah, tiba-tiba dapat tulang aja, tak dapat daging. Apa lu buat kerja? Orang buat kerja bukan ambil upah. Itu sumbangan daripada pihak masjid nak bagi. Dapat tulang pun alhamdulillah. Direbus cukup bahannya, sedaplah rasa tulang juga. Ya tak? Betul tak tuan? Tapi di mana apa dah jawatan puasa ni? Kita melapar berapa ekor lembu, dapat tulang aja. Ada kepatut ni. Wah, dia marah. Ya tak? Kompon pun tak dapat. Ya tak? Inilah berlaku. Sebab apa? Sebab lembu semakin sekarang ni lembu ni kecil. Tak cukup. Ya, lembu ni kecil. Tak boleh nak kira bilangan tu kadang-kadang. Ya tak? Kita nak marah pun tak boleh. Ya, jadi kita diterima gitu dapat sikit alhamdulillah, rasa bukan berkat. Ya, berkat tulang kambing ada lembu kerban. Cukuplah. Kita nak ambil berkat dia, bukan nak ambil kerana kita. Ada kadang-kadang tak faham. Ambil tulang pun kalau kita dapat izin daripada 6 orang, kita misalnya 7 orang ambil bagian satu lembu, 7 orang, kita nak ikut, kena tanya yang 6 orang lagi. 6 orang kita aku nak ikut. 6 orang yang ada senarai nama tu tanya, kau nak ikut? Tak nak. Kau nak ikut? Tak nak. Kau nak ikut? Tak nak. Aku nak boleh tak? Ambil kata, tu kita buat balik. Ini tak tahu-tahu ekor hilang. Ekor hilang. 10 ekor lembu, ekor ada 3. Yang lain mana? Walauzubillah. Haram tu. Sebab makan daging itu atau tulang tanpa izin,
yang tidak halal, sebab itu kita masuk api neraka. Allah Rabbi. Padahal kan mahal sangat. Ya. Sekilo 30 ringgit lah. Sekarang berapa? 30 ringgit lah. 30 ringgit pilih lah 30 ringgit. Masak sedap-sedap. Buat rendang apa ke. Ini tak nak kadang yang ada. Itu untuk pakaian miskin. Nah, kita ni boleh katakan kaya lah tuan-tuan. Yang pakaian miskin macam mana? Pakir tu, dia tak ada rumah sewa. Pendapatan tak cukup. Anaknya ramai. Tolong. Anak-anak sekolah tak cukup tu pakir. Miskin, dia ada rumah. Betul? Ada rumah, tapi pendapatan tak cukup, itu miskin. Kita ni kaya tuan-tuan. Ya tak? Tak kaya betul-betul lah. Kaya lah juga. Ada kerja, ada simpanan, ya tak? Setakat RM30 sekilo boleh beli. Ya tak? Kita tolong melapah. Ya tak? Ini kadang-kadang minta maaf. Ya. Saya menyembelih tahun ni 4 ekor. 4 ekor lembu. Saya kata tak usah bagi upah untuk saya. Ya tak? Tak usah bagi upah. Haram sampai upah. Oh, tak boleh. Saya tolong sembelih dah lah. Dapat tengok darah tu okey lah. Ya tak? Menyumbangkan kerbau ataupun lembu. Kita menyembelih itu dapat pahala. Ya tak? Pada hari tasyrik. Ya tak? Hari tasyrik 10, 11, 12, 13. Dan kita pun boleh takbir muqayyad daripada hari wukuf tu. Kita boleh takbir. Sampai Rabu hari itu, lepas asar, tak boleh takbir dah, habis dah. Itu namanya takbir muqayyad. Boleh. Baik. Jadi kisah Nabi Ibrahim tadi, apabila dia kumpulkan unggun api semua dibakar, lalu tanya Raja Namrud, wahai Ibrahim, kamu ke yang memenggal Tuhan-Tuhan kami? Apa jawab Nabi Ibrahim? Saya tak mengal. Siapa yang mengal? Tuanku ada tengok tak? Berhala yang tinggi itu. Kenapa? Kan ada kapak tu sangkut kat leher dia. Dia tengok. Lalu Nabi Ibrahim, pasti dia yang mengenal. Raja Namrud jawab balik, mana boleh dia nak mengenal? Dia pun tak bergerak. Tuanku tahu dia tak bergerak, yang tuanku sembah dia apa? Oh, lagi dibalas oleh Nabi Ibrahim. Tapi sebab tak ada hidayah, marah Raja Namrud. Buat unggun api, lalu diikat Nabi Ibrahim itu gunakan listrik. Tahu listrik tu? Listrik kita tak tahu listrik sekarang besar tu. Bukan tiang. Kalau tuan nak pergi ke Turki, ada satu tempat, ada lagi tiang, ada lagi dia punya kolam, kolam tu, yang mana dia untuk letak bara api. Kalau kita pergi Turki lah. Ya, baru ni PM pergi Turki lah. Untuk perhubungan silaturahmi. Ni. Jadi lalu diikat Nabi Ibrahim itu, dicampakkan betul ke unggun api yang tengah menjulang api. Jatuh Nabi Ibrahim. Bila unggun api itu selesai, maka Nabi Ibrahim dengan pakaian yang cantik keluar, bawa buah lagi, Allah Rabbi, bawa buah-buah daripada surga. Ini kelebihan mukjizat Nabi Ibrahim alaihi salam. Lagi bagaimana? Sebab itu akal mereka pendek. Orang-orang Namrud itu akalnya pendek. Pakat-pakat kita buat unggun api, masing-masing campakkan diri. Mampuslah. Awak siapa? Itu Jadi apabila ditunjukkan dia punya kelebihan mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam, api yang marah itu pun jadi campak Nabi Ibrahim,
di dalam api unggun api itu, beliau dengan tenang. Maka beliau terus bangun. Siapakah Tuhan engkau wahai Ibrahim? Disoal Ibrahim sebelum dicampakkan unggun api. Jawab Nabi Ibrahim, Tuhanku ialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya kerana Allah. Tanya Namrud lagi, saya pun boleh menghidupkan dan mematikan, kata Raja Namrud. Bagaimana Tuhan pun nak menghidupkan? Dengan perintah. Dengan perintah kita, bunuh dia, hidup. Mematikan itu. Dengan perintah kita, ampunkan dia. Terus. Perangai Raja Namrud seperti perangai Fir'aun. Siapa je? Ya. Jawab Nabi Ibrahim dengan menerbitkan matahari dari timur ke barat. Bolehkah engkau menerbitkan matahari dari barat ke timur? Oh, dia Raja Namrud suruh Nabi Ibrahim, kau boleh ubah. Tengok, kau boleh ubah dengan izin Allah. Itu sebab Allah pun fayakun. Allah izinkan, boleh berubah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana baginda kita Nabi Muhammad SAW mendongak ke langit dengan dalilnya, qad nara taqalluba wajhika bis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Tengok. Dulu kiblat kita Baitul Muqaddis ataupun Masjid Al-Aqsa. Baginda merayu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diubah kiblat daripada Baitul Muqaddis ke Masjidil Haram. Wa innahu lal haqqu mir rabbik, dengan izin Allah. Ya. Berubah. Berlaku di mana? Berlaku di Masjid Qiblatain. Kenapa masjid itu dua kiblat? Itu dengan izin Allah. Mukjizat Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan kehendak Allah SWT. Kalau tidak, hari ini kita berkiblat Masjidil Aqsa di Palestin. Tapi baginda minta berubah dengan izin Allah. Ya. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbik wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Allah mengizinkan, maka berubahlah. Ya. Sebab itu kita kena yakin dengan Allah. Rezeki kita pun Allah yang bagi. Ya, betul. Kehidupan nyawa pun Allah semua bagi. Semua itulah kena kita yakin. Walaupun kita bukan seorang Nabi, kita umat baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan jawapan itu Namrud tercengang dan sangat marah kepada Nabi Ibrahim. Kemarahannya bertambah lagi setelah mendapat mengubah Nabi Ibrahim yang memotong tangan dan kepala berhala yang disembah oleh penduduk Namrud dan Raja Namrud. Berhala tersebut disangkutkan kapak pada leher berhala yang paling besar. Perbuatan Nabi Ibrahim berarti ia mempersedakan Raja Namrud dengan perintahnya supaya Nabi Ibrahim ditangkap dan disembelih. Ya, diletakkan di bara api yang menjulang. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 69. Qalu harriku wansuru ilahatakum in kuntum fa'ilin qulna ya narukuni dardan wa salama ala Ibrahim. Berkata ketua-ketua kaumnya, bakar dia
Yalah, suruh bakar dia. Bilalah Tuhan kamu, jika kamu mahu bertindak membela, kami beriman. Hai api, jadikanlah kamu sejuk, dingin, dan selamatkan ke atas Ibrahim. Perintah Allah. Ini gitu kalau tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan lalu apa? Kalau rumah kita terbakar, ayat ditulis. Ayat ni dalam surah Al-Anbiya ayat 69. Ya, surah Al-Anbiya ayat 69. Tolong tulis tapal, insya-Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya rumah kita ni terselamat daripada terkena bakar, terbakar, ya, minta. Kita mohon pada Allah Taala, ya, kata. Ya, satu. Ini kelebihan mukjizat kepada Nabi Ibrahim. Kalau ada penggang, tulislah. Nah, nanti balik rumah lupa. Balik rumah lupa. Saya kalau belum macam ni, saya tulis. Letak di apa? Di pintu rumah ke, di bilik rumah kita ke, yalah, insya-Allah. Kita ni duduk kadang-kadang tak tahu benda ni api kan. Api ni muncul dari gas, muncul daripada current, yalah. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Nabi Ibrahim ini dipelihara oleh Allah Taala kerana menegakkan kebenaran agama Islam. Begitu juga Nabi Ibrahim, ya. Dia seorang pendakwah. Dia pergi ke Palestin berdakwah. Perjalanan ini bukan makan masa sedikit. Kita ni sekarang pakai apa? ETS. Kalau pergi balik, saya pergi, kalau balik Perlis, tempat rumah saya naik ETS. ETS boleh, ada bilik sembahyang. Nah, sekarang cukup semua. Ada bilik apa ni? Ada kantin. Tu kat dalam tu semua ada lah ETS. Pernah bayar? Umur 60 ke atas, harganya murah, separuh. Separuh sampai ke Karo hanya berapa? RM53 pergi balik baru RM160. RM106. Tak mahal. Tapi kalau umur muda pergi je dah RM107. Mahal. Ini untungnya warga emas. Sebab dia emas ni kan mahal. Warga emas 60 atas ya tak. Jadi gunakanlah berjalan untuk cari pergi ke mana-mana ya, untuk agar istimewa di besar. Baik. Inilah kelebihan mukjizat. Selain daripada itu banyak mukjizat yang Allah tunjukkan pada Nabi Ibrahim SAW. Ya, bagaimana Nabi Ibrahim telah diberi mimpi oleh Allah SWT menjadi satu syariat yang berlaku untuk korban. Ya, malam itu dapat mimpi. Dia dapat mimpi, dia kata suruh sembelih anaknya. Kita jangan pula dapat mimpi nanti sembelih anaknya. Anak kita bagi tahu, wang, aku malam tadi mimpi, abang mimpi suruh sembelih kamu. Apa ni gila ke? Sekarang jangan. Kalau dulu baginda Nabi Ibrahim diberi mimpi, dia khabarkan kepada anaknya, anak jawab, kalau itu perintah Allah, silakan. Laksanakan wahai ayahnya. Itu kita sekarang jangan. Suruh bangun sembahyang pun marah. Tak percaya. Sebab itu kita kena tarbiyah anak kita. Jadi anak yang bagaimana anak kita nak sembahyang, cucu kita nak sembahyang. Hari ini ramai minta maaf bukan di sini, tempat lain. Kalau dia tak sekolah, guru, bangun sekolah. Budak pun bangun sekolah, sembahyang tidak, sekolah ni. Time cuti, bangun sembahyang. Apa kata mana? Biarlah bang, dia hari-hari sekolah dah letih dah, biar dia rehat. Allahu Rabbi. Kita ni kalau boleh utamakan Allah. Sekolah tinggi-tinggi pun belum tentu dapat rezekinya. Allah yang bagi rezeki, betul tak? Kita tengok kadang-kadang yang kecil kat sini, kita tengok. Saya pernah tanya,
budak orang yang kerja di sini dari Bangla, rambutnya panjang lah dari Bangla. Lepas rumput. Saya tes, ambil ayat. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Tafadhal. Dia jawab, tebas rumput. Oh ya Allah, Bangla, tapi jawabnya panjang lah. Dia boleh jawab, Allahu Rabbi. Boleh sambung. Jangan kita pelicik orang-orang dari luar dan duduk sini tu. Hafaz Quran 30 juz. Allahu Rabbi. Saya tabi. Ambil ayat lain. Apa dia? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tafadhal. واعتصموا بعبد الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم sampai habis. Allahu Rabbi. Budak tapi saya sesuatu. Luput. Luput. Ini maknanya bibirnya sentiasa basah dengan kalimah-kalimah Al-Quran. Allah, jangan kita, walaupun dia orang luar, jangan kita pelicikkan dia. Kadang-kadang dia arif dengan Al-Quran, tapi bahasa dia baca orang sana lain dia tak. Wa min Aisyah orang dia wali, lidah orang Bangla lain tak. Lidah kita lain. Tu baik. Contoh. Selain daripada itu, banyak syariat baginda Nabi Ibrahim alaihissalam melontar jumrah. Ketika dia nak menyembelih anaknya itu, tiba-tiba syaitan mengacau. Itulah Nabi Ibrahim ambil batu lontar syaitan di Jamratul Aqabah. Sebab itulah semua adalah syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah keistimewaan kita mulia kerana Nabi Muhammad SAW merupakan pembawa pengajaran Nabi Ibrahim, syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebab itulah bertuahnya kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Apa sebab bertuahnya? Sebab kita ni beri usia umur kita paling tinggi berapa umur kita? 100 tahun ke bawah. Jangan minta pula panjang umur ya Allah ya Tuhan, panjangkanlah umurku sampai 150 tahun. Jangan. Kita ni maksimal umur kita 100 tahun ke bawah. 65 pula penting mana? Kalau kita sampai umur 70 ke 80, alhamdulillah rezeki tu. Rezeki. Kita boleh lagi datang masjid. Rezeki tuan-tuan, Allah. Inilah fadilatnya umat Nabi Muhammad. Sebab Rasulullah dah kata, usia umat kami antara 60 wa 70, 60 ke 70. Rasulullah kata tak kena bohong pula. Rasulullah kata kita umat Nabi Rasulullah SAW. Tapi untungnya kita, apa untungnya? Ada hadis Rasulullah SAW dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dalam kitab Bidayatul Hidayah susunan Al-Imam Ghazali Hujjatul Islam, yaitu dalam kitab Tasawuf. Satu lagi dalam kitab Bimbingan Agama dan Nas para ulama. Satu kitab lagi. Apa dia kata? Arba'atis shalah, arba'ati raka'atin, 4 rakaat ba'dal isya. Siapa sembahyang 4 rakaat selepas solat isya, ba'dal isya, dia mendapat malam Lailatul Qadar.
Aduh, kita nak tunggu pada Lailatul Qadar bulan Ramadan lah, yang kadang tak dapat pun. Ya tak? Ini tiap-tiap malam. Ini istimewa untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi dikatakan, siapa yang sembahyang 4 rakaat sama ada 4 rakaat 1 salam atau 4 rakaat 2 salam. Siapa dia, malam itu dia dapat malam Lailatul Qadar. Takdirkan esok pagi kita dapat 1000 bulan amalan malam. Itu hadis sahih. Ya. Arba'ati rakaat ba'da al-isya. Sama dengan dia sembahyang seperti malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar kita selalu dalam Ramadan kita separuh daripada malam 1/3, 1/4, ya, malam Lailatul Qadar 10 terakhir. Dan itulah perkongsian kita supaya kita lebih kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita kepada Allah taala sebagaimana pengajaran Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan syariat Islam. Aku liqul hadza astaghfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah